Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik. Alhamdulillah. So, macam biasa, syukur kita kepada Allah Taala. Hari ini diberi kesempatan. Cuaca pun cantik di luar dan dapat juga kita tambah ilmu sedikit walaupun tak banyak, pendek je saya buat kali ini. Dan seperti biasa, soal dan jawab, dan anda semua boleh WhatsApp saya di talian 013-3622-2255. Jadi persoalan-persoalan tentang isu mahkamah syariah sekiranya dapat saya jawab, insya-Allah lah saya cuba jawab untuk anda semua. Baik, macam biasa, hari ini kita akan ambil satu soalan daripada kawan kita berkenaan isu mahkamah syariah. Jadi soalannya hari ini iaitu berkenaan dengan adakah pencen terbitan iaitu pencen bagi pesara pegawai awam ni dikira apa, harta pusaka, kena ikut faraid dan sebagainya. Kalau ikut di sini sekejap saya tengok sini adakah wang pencen daripada wang pencen yang kerajaan bagikan pada waris iaitu isteri dikira kena ikut faraid atau tidak. Ni wang pencen ramai juga tak tahu kan, saya pun tahu juga sebab membaca kan. Jadi adakah wang pencen kena difaraidkan? Ni nak jawab ni kan soalan ni. Di kawan saya daripada Puchong tanyakan tentang perkara ni. Baik, kita nak jawab sikit. Okey. Berkenaan dengan wang pencen apabila seorang kekitangan kerajaan meninggal dunia. Jadi skim pencen bukan skim persaraan, KDSP dan sebagainya. Ini kita pasal pencen Jadi kena ikut faraid atau tidak? Jadi saya nak jawab sini. Okey. Sebelum tu kita ni sikit, kita tengok apa maksud pencen. Kalau ikut sini akta pencen tengok akta pencen 1980. Apa yang dikatakan akta pencen terbitan? Iaitu pencen bulanan yang terbit disebabkan oleh kematian anggota atau pesara sektor awam, dibayar pada orang-orang di bawah tanggungannya seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang pencen berkenaan. Jadi ada dua tau. Untuk penyewa awam ada ganjaran terbitan dengan pencen terbitan. Tengok kan? Okey. Untuk ganjaran, rasa semua tahu kan, ganjaran ni dibayar sekaligus mengikut pencen berapa tahun dia bekerja. Adalah dia punya formula dia kan. Sama ada bayar sekaligus ataupun ada peringkat dan sebagainya. Manakala pencen ni merupakan pencen bulanan, bayar bulan-bulan tersebut. Okey. Adakah pencen tersebut kena difaraid? Kita lihat sini. Kalau ikutkan kepada majlis fatwa, dah ada fatwa dah keluar dah tentang berkenaan dengan ini Kita tengok sini Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa kali ke-21 pada 12 September 1988. Apa yang Majlis Fatwa sebut? Bersetuju bahawa ganjaran terbitan dan pencen terbitan tidak termasuk sebagai harta pusaka. Maka faedahnya tidak tertakluk kepada pemberian harta pusaka. Jelas. Majlis Fatwa dah keluarkan. Jadi ganjaran dan juga pencen bukanlah harta pusaka. Jadi tak dapatlah, tak bolehlah dikata ikut faraid. Tak perlu ikut faraid. Okey. Di sini kita bagi tahu, saya dah jawab dah tadi kan. Maknanya dia tak perlu faraid. Tapi dia ada bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey. Bagi ganjaran terbitan, jadi ada haknya. Kalau seorang tu adalah bujang, jadi hak kepada mak ayahnya. Kalau masih hidup masih ada dapat, tapi satu bahagian je. Tapi 9 bahagian lagi kepada isi
ataupun balu atau duda bagi pihak suami atau isteri dan anak-anak. Okey, ada faham tak? Okey. Jadi dalam hal ini maknanya untuk ganjaran, kalau yang masih lagi bujang, so mak ayah dia pun masih lagi bahagian dia. Tapi kalau pencen, pencen bulanan ni lebih kepada balu atau dulu dan anak anggota sektor awam yang meninggal tadi. Okey. Jadi ada sikitlah perbezaan di situ. Okey. Dan anak-anak di sini pun ada bahagian situ. Kalau katalah dia ada isteri 3-4 orang, so dia akan bahagian dia 2-2-2. Satu isi 2 bahagian, anak 1 bahagian. So sebab ada juga bertanya pada saya kan, kadang tu isi ni lebih pada seorang. Jadi kena kongsi lah. Kalau isi yang pertama, kedua, so seorang isi 2 share, seorang anak 1 share. Ikut berapa anak. Kalau anak 3, ada 3 situ. Ada 2 orang, 2 share situ. Ikut pada kedudukan anak berapa orang situ. Jadi bahagian masih lagi, bahagian setiap isi tetap ada walaupun bini kedua, bini ketiga dan keempat. Syarat mestilah perkahwinan tersebut diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, diiktiraf oleh Malaysia lah. Ada juga pertanyaan kita kan, perkahwinan luar negara macam mana? Di Siam ke, apa di Filipin ke, apa di mana, di luar negara sekalipun, asalkan dapat membuktikan perkahwinan tu adalah sah mengikut syarak. Kalau ikutkan, kalau tengok ni peraturan di sini, mestilah perkahwinan yang sah mengikut syarak. Walaupun tak didaftarkan di Malaysia, tetapi itu adalah kesalahan dari segi peruntukan undang-undang keluarga Islam di setiap negeri. Tapi di segi kerajaan Malaysia, masih lagi boleh menerima perkahwinan yang di luar negara walaupun tak didaftarkan Malaysia. Tapi pastikan perkahwinan itu sah. Bila nak tahu perkahwinan sah, mestilah melalui mahkamah syariah. Di Malaysia kena sahkan perkahwinan tersebut. Baik. Dah terjawab atau tidak? Sekiranya anda tak puas hati lagi tentang apa yang saya jelaskan tentang pencen tersebut, anda boleh terus kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPAD, Pusat Pentadbiran Kajian Persekutuan di Putrajaya. Dapatkan maklumat di situ. Kalau sekiranya maklumat tak dapat, penjelasan saya ni kurang, jadi terus ke Putrajaya, jumpa pegawai berkenaan, tanya permasalahan encik tentang pencen itu sendiri. So, semoga ada manfaat pada anda semua. Sekali lagi saya nak bagi tahu, pencen bukanlah satu pencen tersebut bukanlah sebagai harta pencarian ya. Majlis Fatwa dah announce, maknanya tak perlu difaraikan pencen. Semoga bermanfaat semua. Semua itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.